A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberikan kepada kita peluang untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Yang kita doakan semoga majlis ilmu yang kita ada sekarang ni dianggap dan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai majlis ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai satu majlis yang dipayungi oleh sayap-sayap para malaikat. InsyaAllah pada hari ini dan hari-hari seterusnya kita akan baca satu kitab yang tidak asing lagi kepada kita sebagai seorang Islam. Satu kitab yang penuh berkat, yang boleh katakan tidak ada satu pun tempat yang ada orang Islam melainkan akan ada kitab ini, sama ada di rumah mereka atau di masjid-masjid mereka, atau juga dijadikan sebagai silibus pengajian bagi sebahagian tempat, iaitu kitab karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang beliau namakan sebagai kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. InsyaAllah pada hari ini kita nak melihat beberapa perkara sebagai muqaddimah kepada pengajian hadis kita pada hari ini, yang mana mungkin kita tidak masuk lagi kepada bacaan kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan sebut beberapa perkara yang menjadi satu perkara yang penting juga kepada kita untuk tahu bila kita cuba nak mendalami kitab-kitab hadis, dan juga terutama kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sebagaimana kita tahu, para ulama telah berusaha semampu mungkin dengan berbagai-bagai cara yang mereka ada, kemampuan mereka, untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW kepada kita, sama ada dengan cara mereka mengajar atau mereka menulis. Dan dari sudut penulisan terdapat berbagai-bagai cara, berbagai bentuk dan jenis penulisan hadis secara khususnya yang telah ditulis oleh para ulama, yang telah disusun oleh para ulama dengan jenis yang berbagai, dengan pembahagian yang berbagai, mengikut kehendak mereka, mengikut kesesuaian pada zaman mereka dan seumpamanya. Sebelum kita nak masuk kepada kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, perlu kita tahu sebagai muqaddimah tentang jenis-jenis kitab hadis yang telah disusun, yang telah ditulis oleh para ulama semenjak zaman dahulu, zaman salafus salih, hinggalah kepada zaman kita pada hari ini, atau kalau tidak pada zaman kita pun pada zaman ulama-ulama mutaakhirin. Ada beberapa jenis kitab-kitab hadis yang mereka susun, yang mereka buat, dan ada pembagian-pembagian khusus bagi kitab-kitab hadis tersebut. Terdapat lebih 20 jenis-jenis kitab hadis yang ulama susun. Yang Riyadhus Salihin ni kita nak masukkan dalam jenis yang mana? Nak masukkan dalam jenis sama ada jenis musnad ke, atau jenis muwatta' ke, atau jenis yang mana? Itu kita akan tahu bila kita mengetahui jenis-jenis kitab-kitab hadis yang telah disusun dan ditulis oleh para ulama. Cuma kita tidak nak sebut ke semua jenis-jenis kitab yang telah disusun oleh para ulama. Mungkin kita akan sebut 2 atau 3 saja jenis-jenis kitab yang disusun dan yang masyhur, yang ditulis oleh para ulama, sebagai satu pengenalan kepada kita sebelum kita masuk kepada kitab Riyadhus Salihin. Yang pertama, jenis kitab yang pertama disusun oleh para ulama adalah jenis kitab-kitab hadis sahih, atau dipanggil sebagai as-sihah, yang mengumpulkan kitab-kitab hadis sahih, yang mengumpulkan hadis-hadis sahih di dalam kitab tersebut.
Bila disebut sebagai kitab as-sihah atau kitab as-sahih, dia bermaksud satu kitab yang penulisnya beriltizam atau penulisnya mensyaratkan kepada diri dia untuk memasukkan hadis-hadis yang sahih dalam kitab mereka secara ghalib. Walaupun ada kadang-kadang juga mereka masukkan hadis-hadis yang tidak sahih, ada mereka masukkan hadis-hadis yang mereka sendiri tahu hadis itu tidak sabit, tapi ada tujuan mereka kenapa mereka memasukkan hadis tersebut. Namun secara ghalibnya mereka memasukkan hadis-hadis yang sahih dalam kitab yang mereka iltizamkan, dalam kitab yang mereka kata nak mensyaratkan kepada diri mereka untuk memasukkan hadis-hadis yang sahih. Seperti mana kita tahu, antara kitab yang masyhur yang penulisnya beriltizam untuk memasukkan hadis-hadis sahih dalam kitab beliau adalah kitab Sahih Al-Bukhari, atau disebut sebagai nama penuh bagi kitab Sahih Al-Bukhari adalah Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Itu nama lengkap bagi kitab Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang meninggal pada tahun 256 Hijrah. Ini adalah kitab pertama yang ditulis, yang penulisnya iltizamkan diri dia untuk memasukkan hadis-hadis sahih di dalam kitab beliau. Seperti mana Al-Imam Al-Iraqi dia sebut dalam Alfiyah beliau, awwalu man sannafa fi sahihi Muhammadun wa khussa bi tarjihi wa muslimun ba'du wa ba'dul ghurbi ma abi aliyin faddalu dhalau nafa. Al-Iraqi sebut bahawa orang pertama yang menulis kitab hadis sahih adalah Muhammad, iaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, wa muslimun ba'd, dan kemudian Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kitab yang kedua ditulis, kitab yang masyhur yang ditulis mengkhususkan hadis-hadis sahih adalah Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, dengan judul kitab beliau secara lengkap Al-Musnad Al-Mukhtasar minas sunani binaqlil adl an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj yang meninggal pada tahun 261 Hijrah. Ini juga antara kitab sahih yang ditulis terawal selepas penulisan kitab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kedua kitab ni ada, boleh kita kategorikan dalam beberapa kategori. Dalam bab ni kita masukkan kitab ni sebagai kitab sihah. Kitab ni juga, dua kitab ni juga boleh dimasukkan dalam kategori kitab musnad, sebab penulis mereka sendiri sebut kitab tu sebagai nama Al-Musnad. Seperti Al-Imam Bukhari dia sebut Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad, seperti Al-Imam Al-Muslim dia sebut Al-Musnad Al-Mukhtasar. Jadi selain daripada kitab tersebut boleh dimasukkan dalam pembagian hadis-hadis sahih, kitab tersebut juga termasuk dalam bahagian kitab-kitab musnad. Yang kedua, yang ketiga, antara kitab yang masyhur juga yang penulis dia iltizamkan untuk memasukkan hadis-hadis sahih dalam kitab mereka adalah Al-Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala, yang meninggal pada tahun 311 Hijrah melalui kitab dia sebagaimana kita tahu Sahih Ibn Khuzaimah. Namun lebih tepatnya nama kitab tersebut sebagaimana yang terdapat dalam manuskrip yang ditulis oleh para ulama yang disalin oleh para penyalin untuk Sahih Ibn Khuzaimah adalah Al-Mukhtasar min Al-Musnad As-Sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam binaqlil adli anil adli mausulan ilaihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi qat'in fi asna'is sanadi wala jarhi fi naqilil akhbari allati nadhkuruha bi masyiatillah ta'ala. Itu nama lengkap bagi kitab Sahih Ibn Khuzaimah. Namun kitab Sahih Ibn Khuzaimah ni dilakukan tahqiq oleh beberapa orang tokoh ulama kontemporari, antaranya Al-Imam Al-Syekh Al-Azami rahimahullah ta'ala, dan juga oleh Syekh Mahdi Yasin Al-Fahl juga melakukan tahqiq. Cuma kitab Sahih Ibn Khuzaimah ni yang sampai kepada kita hanya sampai bab haji saja. Itu pun kalau kita tengok pada tahqiq Syekh Mahdi Yasin Al-Fahl 4 jilid saja bagi kitab Sahih Ibn Khuzaimah. Sedangkan dia panjang lagi penulisan kitab tersebut, boleh jadi kerana manuskrip berbaki yang lain tidak ditemui dan tidak sampai kepada kita dan tidak sampai kepada pentahqiq. Sebab itulah hanya sampai kepada bab haji saja selesai ditahqiq untuk kitab Sahih
Ibnu Khuzaimah. Yang terakhir yang kita nak sebutkan hari ini adalah kitab Sahih Ibnu Hibban. Dan kita tahu bahawa Sahih Ibnu Hibban ada dua versi. Pertama, versi asal Sahih Ibnu Hibban, dan yang kedua, versi yang telah dilakukan susunan oleh Al-Imam Ibnu Balban Al-Farisi rahimahullah ta'ala, yang banyak digunakan pada hari ini. Ia dilakukan tahqiq oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud, dilakukan tahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Itu adalah Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban yang telah disusun oleh Al-Imam Ibnu Balban yang mana asal kepada kitab Sahih Ibnu Khuzaimah ni, dia tidak tersusun. Dia buat dalam bab-bab yang tertentu. Sebab itulah disebut sebagai Al-Musnad As-Sahih Al-Taqasim wal Anwa' min ghairi wujudi qat'in fi sanadiha wala thubut jarh fi naqiliha. Yang mana Al-Imam Ibnu Hibban asal dia membahagikan hadis-hadis dalam sahih beliau tu mengikut At-Taqasim wal Anwa', pembagian-pembagian dan jenis-jenis, tanpa mengikut susunan fiqh sebagaimana yang ada pada kita hari ini. Cuma kedua versi tersebut ada, telah diterbitkan, telah dicetak, dan kedua tu ada. Cuma yang dilakukan tahqiq, yang dilakukan penelitian, yang dilakukan difokuskan oleh para ulama lebih kepada yang telah disusun oleh Ibnu Balban, kerana lebih mudah untuk kita mencari hadis. Bila kita nak cari hadis dalam Sahih Ibnu Hibban, maka lebih mudah kalau kita menggunakan susunan seperti mana telah dibuat oleh Ibnu Balban, kerana telah disusun dalam bab-bab fiqh yang seperti mana telah kita tahu. Kedua kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, kitab Sahih Ibnu Hibban ni, dia tidak sama dengan Sahih Al-Bukhari dengan Sahih Al-Imam Muslim, kerana kedua kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim tu dianggap sebagai kitab yang sahih oleh boleh katakan semua hadis-hadis yang berada dalam kedua kitab tersebut adalah hadis-hadis yang sahih, kecuali beberapa hadis yang berlaku khilaf dalam kalangan ulama. Berbeza dengan Sahih Ibnu Hibban dengan Sahih Ibnu Khuzaimah, yang banyak hadis-hadis yang terdapat dalam kitab sahih mereka yang turut juga mendapat kritikan oleh para ulama, sama ada dari sudut ilahnya atau dari sudut kedhaifan sanadnya dan sebagainya. Dan kalau kita tengok Ibnu Khuzaimah sendiri, walaupun dia iltizamkan untuk memasukkan hadis sahih saja dalam kitab beliau, tapi banyak kali juga kita tengok Ibnu Khuzaimah ni dia sengaja bawakan hadis-hadis yang lemah. Dan bila dia bawakan hadis-hadis yang lemah, dalam masa sama Ibnu Khuzaimah akan isyaratkan, beri isyarat kepada kita bahawa hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Sebab itulah banyak kalau kita baca bab-bab dalam Ibnu Khuzaimah, bila dia sebut satu bab, dia nak bawakan hadis di bawah bab tersebut, dia sebut insahal khabar, sekiranya sahih khabar tersebut, insahal hadis, sekiranya sahih hadis tersebut. Itu sebagai isyarat bahawa bagi dia sendiri hadis tersebut ada pertikaian. Itu antara contoh pertama yang kita boleh tengok bagi pembagian hadis, bagi jenis kitab hadis, iaitu kitab hadis sahih. Yang kedua, kita boleh tengok juga kitab hadis yang disusun oleh para ulama dalam bentuk jami' atau al-jawami'. Dimaksudkan oleh para ulama kitab jami'. Kitab jami' ini dikenal ada satu kriteria yang mana hadis-hadis yang disusun dalam kitab tersebut, pertama, hadis tersebut ada mengikut susunan fiqh, abwab al-fiqhiyah. Yang kedua, kitab tersebut perlu lengkap 8 bab utama selain daripada bab-bab yang lain. Dikena ada 8 bab utama, barulah kitab tersebut boleh dianggap sebagai kitab al-jami'. 8 bab utama tersebut, pertama, bab-bab berkenaan akidah, dia kena ada kitab akidah dalam kitab tersebut. Dia kena ada kitab berkenaan hadis-hadis tentang akidah. Yang kedua, dia kena ada hadis-hadis berkenaan hukum hakam, al-ahkam. Yang ketiga, dia kena ada hadis-hadis berkenaan raqaiq, hadis riqaq. Dia kena ada hadis-hadis berkenaan penyucian jiwa,
ada hadis berkenaan tasawuf dan sebagainya. Yang keempat, dia kena ada hadis-hadis berkenaan adab, sama adab makan, adab minum, adab tidur, bermusafir dan seumpamanya. Yang kelima, dia kena ada hadis-hadis atau kitab at-tafsir, kitab berkenaan tafsir. Ada hadis Nabi SAW berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Dia kena ada kitab at-tarikh was-siyar, cerita tentang sejarah Nabi-Nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, cerita tentang peperangan Nabi SAW, cerita tentang peperangan sahabat, para sahabat ridwanullahu alaihim. Yang ketujuh, dia kena ada bab berkenaan fitan, kitab berkenaan fitan, kitab tentang hadis-hadis akhir zaman dan seumpamanya. Yang ke 8 terakhir, dia kena ada bab berkenaan manaqib, bab berkenaan kelebihan sesuatu, sama ada kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, atau kelebihan para nabi, atau kelebihan tempat-tempat tertentu sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kelebihan para sahabat ridwanullahu alaihim, atau seumpamanya. Apabila suatu kitab yang susun mengikut susunan fiqh, susunan fiqh, dan dia lengkap dengan 8 bab utama ni, 8 kitab utama ni, maka kitab tersebut akan dipanggil sebagai kitab al-jami' di sisi para ulama. Antara kitab jami' seperti mana telah kita sebutkan tadi adalah Sahih Al-Bukhari sendiri. Sahih Al-Bukhari juga adalah sebagai kitab jami'. Ulama masukkan kategori dalam kitab al-jami'. Sebab tu Sahih Al-Bukhari ni dia boleh 3 kategori. Dia boleh sebagai kitab musnad, dia boleh sebagai kitab jami', dia boleh sebagai kitab sihah. Dan yang kedua, kitab Sahih Al-Imam Muslim. Cuma sini berlaku khilaf dengan ulama, adakah Al-Imam Muslim, Sahih Al-Imam Muslim ni boleh dikategorikan sebagai kitab al-jami' atau tidak. Kalau kita tengok kepada tajuk yang dibuat oleh Al-Imam Muslim tadi sebelum ni, Al-Imam Muslim tak sebut ke kitab dia itu sebagai al-jami', berbeza dengan Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Bukhari disebut al-jami' as-sahih al-musnad. Al-Imam Muslim hanya sebut al-musnad al-mukhtasar, tanpa sebut jami'. Sebab itulah ramai juga dari kalangan ulama tidak memasukkan Sahih Muslim dalam kategori kitab jami'. Itu atas satu sebab. Sebab yang kedua, kerana tidak lengkap 8 bab utama yang perlu dimasukkan dalam sebuah kitab jami'. Dalam Sahih Al-Imam Muslim, Imam Muslim tak bawakan bab berkenaan tafsir. Tak ada kitab tafsir dalam Sahih Al-Imam Muslim. Jadi bila tak ada, maka tidak cukup kriteria untuk menjadikan kitab tersebut sebagai kitab al-jami'. Kerana itulah para ulama tidak memasukkan kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kategori kitab al-jami', mengikut sebahagian para ulama. Antara kitab jami' lainnya adalah kitab jami' yang ditulis oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala yang meninggal pada tahun 165 Hijrah. Juga merangkumi susunan dia sudut bab, juga merangkumi 8 bab utama tadi. Cuma kitab ni disebutkan kewujudan dia oleh sebahagian para ulama, mungkin kitab ni tidak sampai kepada kita pada hari ini. Dan seterusnya kitab jami' oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah yang meninggal pada tahun 1198 Hijrah. Juga seperti mana kitab Sufyan Ats-Tsauri seperti mana tadi. Selain daripada kitab tadi, sebagian ulama juga memasukkan Sunan Al-Tirmizi ke dalam kategori kitab al-jami'. Jadi kita boleh katakan Sunan Tirmizi ni sama ada dia boleh masuk kategori kitab Sunan Tirmizi, dan dia juga boleh masuk dalam kategori kitab al-jami'. Itu antara kitab-kitab yang dimasukkan oleh ulama dalam kategori kitab al-jawami' atau kitab al-jami'. Jenis ketiga pula, yang ini masyhur sebagaimana kita tahu, jenis kitab sunan. Banyak kita biasa dengar kitab-kitab sunan, iaitu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis berkenaan hukum hakam, yang mana hadis tersebut adalah hadis yang marfu' kepada Nabi SAW, yang disusun mengikut susunan fiqh. Seperti mana kita tahu, susunan fiqh dimulakan dengan bab taharah, kemudian bab salat dan seumpamanya. Dan kebiasaannya kitab sunan ni dia tidak ada, walaupun ada sebagai kitab sunan memasukkan bab ni, tapi boleh katakan banyak juga kitab-kitab sunan dia tidak masukkan bab berkenaan manaqib
bab berkenaan fitan, bab berkenaan akidah, kerana dia lebih mengutamakan kepada bab-bab berkenaan fiqh, hadis-hadis berkenaan fiqh, seperti mana Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud dan sebagainya. Yang keempat, kitab-kitab hadis yang jenis mengumpulkan hadis-hadis berkenaan at-targhib wa tarhib. Hadis yang kitab yang mengumpulkan hadis-hadis berkenaan galakan untuk kita melakukan suatu tuntutan, sama ada dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan. Jadi apa kelebihan dia? Apa galakan untuk kita buat perkara tersebut? Apa motivasi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita melakukan satu tuntutan daripada Allah atau daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan juga at-tarhib sebagai satu ancaman kepada kita supaya kita tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab-kitab khusus yang ditulis oleh para ulama yang mereka susun untuk bab tersebut. Antara yang masyhur sebagaimana kita tahu, kitab at-targhib wa tarhib yang disusun oleh al-Imam Abdul Azim Al-Munziri rahimahullah taala, yang meninggal pada tahun 656 Hijrah. Ni antara kitab yang masyhur. Bila kita sebut kitab at-targhib wa tarhib, kebanyakan kitanya akan tahu kitab yang ditulis oleh al-Imam Al-Munziri tersebut, dan dilakukan difokuskan oleh ramai ulama, antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah taala juga melakukan tahqiq kepada kitab tersebut, dan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani juga dia buat takhsar, dia buat mukhtasar kepada kitab at-targhib wa tarhib. Dia ringkaskan, dia pilih hadis-hadis tertentu dalam kitab at-targhib wa tarhib. Dan kenapa kita sebut ni? Kita nak bagi tahu bahawa Riyadhus Salihin juga termasuk dalam kategori kitab at-targhib wa tarhib. Ni kita boleh tengok melalui muqaddimah yang dibuat oleh al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala sendiri. Al-Imam Muslim sebut, panjang dia sebut, antara fara'aitu an ajma'a mukhtasara min al-ahadith sahih. Jadi aku, kata Imam Muslim, kata al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, aku berpandangnya, aku merasa ada kehendak untuk mengumpulkan secara ringkas hadis-hadis yang sahih. Lepas tu al-Imam Nawawi sebut jami'an lit-targhib wa tarhib, yang mana kitab tersebut yang dimasukkan kitab Riyadhus Salihin yang dia nak tulis ni mengumpulkan hadis-hadis berkenaan at-targhib wa tarhib. Jadi kategori kitab Riyadhus Salihin ni kita boleh masukkan ke dalam kategori kitab at-targhib wa tarhib. Dan inilah juga disebutkan oleh Syekh Sayyid Abdul Majid Al-Ghawri dalam kitab dia Al-Wajiz fi Kutubil Hadis. Disebut bahawa kitab Riyadhus Salihin ini termasuk dalam kategori kitab-kitab hadis at-targhib wa tarhib. Itu antara pembahagian 4 jenis kitab hadis. Ada banyak lagi, ada belah-belah lagi jenis kitab hadis yang kita tidak sebutkan kerana panjang kalau kita nak sebut satu persatu. Kalau kita nak baca antara kitab terbaik, kita nak baca pembagian kitab hadis tadi, kita boleh baca kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Al-Ghawri seperti kita sebut tadi, kitab Al-Wajiz fi Kutubil Hadis. Dia kumpulkan lebih 20 pembagian kitab hadis dan sebagai contoh-contoh untuk setiap pembagian tersebut. Itu perkara pertama untuk hari ini berkenaan pembahagian kitab-kitab hadis. Yang kedua, kita nak sebut tentang kedudukan kitab Riyadhus Salihin di hati para ulama, di hati orang Islam sendiri, hingga menyebabkan kitab Riyadhus Salihin ini dijadikan sebagai satu fokus oleh para ulama, hingga mereka buat berbagai-bagai usaha, hingga mereka melakukan berbagai-bagai khidmat untuk memastikan kitab Riyadhus Salihin ini dapat diambil manfaat, sama ada oleh orang awam, dapat diambil manfaat sama ada oleh para ulama sendiri, dapat diambil manfaat sama ada sudut hafalan atau ada sudut kita memahami hadis-hadis tersebut. Berbagai-bagai usaha yang dilakukan oleh para ulama. Kita boleh ringkaskan ada 6 bentuk usaha yang dibuat oleh para ulama dalam memberikan khidmat mereka terhadap kitab Riyadhus Salihin. Yang pertama,
yang banyak dilakukan oleh para ulama adalah dengan melakukan syarah kepada kitab Riyadhus Salihin. Banyaklah kalau kita nak sebut syarah-syarah kepada kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Antaranya yang masyhur kalau kita nak sebut syarah kepada Riyadhus Salihin adalah kitab Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhus Salihin, dikarang oleh Al-Imam Muhammad Ibn Allan yang meninggal pada tahun 1057 Hijrah. Meninggal pada tahun 1057 Hijrah. Beliau tulis dalam, lebih kurang kalau kita tengok dalam edisi bercetak pada hari ini yang telah ditahqiq, setebal 8 jilid kitab yang beliau hasilkan dalam mensyarah hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam Riyadhus Salihin. Antara syarah yang panjang yang ditulis oleh para ulama setakat yang saya jumpa, setakat saya tengok, adalah Kunuz Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Syekh Dr. Muhammad bin Nasir Al-Ammar. Dia cuba untuk mengumpulkan, dia ada satu tim. Al-Syekh Ahmad Al-Ammar ni, Syekh Muhammad Al-Ammar, dia adalah ketua kepada tim untuk nak buat Kunuz Riyadhus Salihin ni, yang mana dia mengumpulkan ke semua syarah-syarah Riyadhus Salihin yang ada, yang dilakukan, yang ditulis oleh berbagai-bagai ulama setakat yang beliau jumpa, setakat yang beliau ada. Dan tim dia ni cuba susun balik syarah-syarah tersebut, cuba bahagikan syarah-syarah tersebut mengikut pembahagian-pembahagian dia yang dia buat, hingga menjadi setebal 22 jilid mengikut cetakan yang ada pada hari ini. Setebal 22 jilid bagi mensyarahkan kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Itulah syarah yang paling besar, yang paling tebal, yang setakat yang saya tahu yang ditulis oleh para ulama. Dan beliau tidak buat kerja ni seorang, bahkan ada tim-tim beliau, ada pembantu-pembantu beliau yang mengusahakan untuk projek tersebut. Yang seterusnya, antara syarah yang moden juga adalah Nuzhatul Muttaqin Syarh Riyadhus Salihin yang ditulis oleh beberapa ulama seperti Syekh Mustafa Al-Khan, Syekh Mustafa Said Al-Bura dan lain-lain, beberapa orang lagi dari kalangan ulama. Kitab ni hanya ringkas saja, setebal 2 jilid, dan dia tidak membahaskan secara panjang lebar hadis-hadis dalam Riyadhus Salihin, hanya membawakan beberapa perkara saja sebagai istifadah kepada hadis-hadis yang terdapat dalam Riyadhus Salihin. Dan juga Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin juga ada syarah kepada kitab Riyadhus Salihin, yang mana mengikut sebahagian edisi, sebahagian cetakan setebal 4 jilid bagi syarah tersebut, yang mana asalnya itu adalah kuliah beliau, itu adalah majlis syarah beliau, lalu ditulis balik menjadi bentuk buku. Yang kedua, cara ulama memberikan khidmat terhadap hadis-hadis Riyadhus Salihin, terhadap kitab Riyadhus Salihin, adalah melakukan tahqiq terhadap kitab Riyadhus Salihin tersebut sendiri. Banyak kalau kita nak tengok tahqiq-tahqiq yang telah dibuat oleh para ulama. Ini salah satu edisi tahqiq yang dibuat oleh para ulama untuk kitab Riyadhus Salihin. Antara yang terkenalnya untuk tahqiq kitab Riyadhus Salihin adalah tahqiq oleh Syekh Mahayyasin Al-Fahl, tahqiq oleh Syekh Syuaib Al-Arnau, tahqiq oleh Syekh Mustafa Amarah, seorang ulama dari Al-Azhar, dan beberapa lagi edisi tahqiq yang telah dibuat supaya nak lakukan penelitian terhadap nas-nas hadis-hadis yang terdapat di dalam Riyadhus Salihin, dan juga sebagai usaha untuk memudahkan para pembaca mengetahui status-status hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Salihin. Walaupun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sendiri dalam muqaddimah Riyadhus Salihin itu dia telah sebut untuk memastikan bahawa hadis-hadis, dia telah mengiltizamkan diri dia untuk memasukkan hadis-hadis yang sahih ke dalam Riyadhus Salihin, tapi itu secara ghalib.
Tapi ada juga sebahagian hadis yang perlu diberikan penelitian oleh para ulama dari sudut status dia, kerana berlaku khilaf dari kalangan ulama tentang kesahihannya. Khidmat yang ketiga dibuat oleh para ulama terhadap kitab Riyadhus Salihin adalah dari sudut melakukan mukhtasar, buat ringkasan kepada Riyadhus Salihin. Oleh kerana Riyadhus Salihin ini panjang, jadi nak memastikan supaya ada sebagai orang ni, supaya dia rasa tak banyak mana hadis dalam Riyadhus Salihin dia boleh baca atau dibaca dalam majlis-majlis ilmu, mereka buat ringkasan. Antara yang menikahkan adalah Syekh An-Nubhani. Dia buat tahdzib kepada kitab Riyadhus Salihin, mengumpulkan lebih kurang 700 hadis, menjadikan hadis-hadis Riyadhus Salihin ini dia buat lebih kurang dalam 700 hadis dibawakan oleh beliau dan telah diterjemahkan seingat saya oleh Telaga Biru. Ada juga tokoh lain yang buat mukhtasar kepada Riyadhus Salihin seperti Mukhtasar Riyadhus Salihin oleh Syekh Dr. Ahmad bin Uthman Al-Mazid. Beliau juga melakukan syarah melakukan mukhtasar, buat ringkasan kepada hadis-hadis dalam Riyadhus Salihin. Antara usaha juga yang dibuat oleh para ulama selain daripada syarah, selain daripada tahqiq, adalah mereka pilih hadis-hadis tertentu dalam Riyadhus Salihin untuk dibaca oleh penuntut ilmu, untuk dibaca oleh orang awam dan sebagainya. Antaranya yang dibuat oleh Syekh Ali Nayyih Asy-Syuhud, dia pilih hadis-hadis Riyadhus Salihin untuk hafalan. Dia buat hadis-hadis yang pendek dalam Riyadhus Salihin. Dia memilih hadis-hadis yang pendek yang terdapat dalam Riyadhus Salihin. Melalui kita ada Al-Ahadith Al-Qisar min Riyadhus Salihin. Lebih kurang ada 220 hadis yang beliau pilih, hadis-hadis yang pendek yang ada dalam Riyadhus Salihin yang sesuai untuk dihafal. Kalau orang nak hafal pun boleh hafal, sebab hadis itu pendek je. Hadis itu sebaris, paling-paling panjang pun hadis itu 2 baris je. Jadi sesuai kepada pelajar-pelajar, sesuai kepada penuntut ilmu untuk nak hafal. Kalau nak hafal satu Riyadhus Salihin ni mungkin sangat berat. Walaupun ada sebahagian institusi pengajian mereka mensyaratkan untuk hafal Riyadhus Salihin, ada sebagai tempat mengaji ni mereka letakkan syarat untuk nak khirij, untuk nak keluar daripada graduate daripada tempat tersebut, kena hafal Riyadhus Salihin. Tu mengikut kesesuaian lah. Jadi untuk kebanyakan orang mungkin sangat berat untuk hafal Riyadhus Salihin, jadi dia pilih hadis-hadis yang ringkas je, hadis-hadis yang pendek yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Riyadhus Salihin menjadi satu buku untuk dibaca. Dan buku tersebut nipis je, lebih kurang 17 muka surat buku tersebut yang mengumpulkan 220 hadis. Juga sebagai ulama yang melakukan khidmat dalam mengumpulkan hadis-hadis dalam topik tertentu, seperti mana dibuat oleh Syekh Muhammad Abdul Al-Abdali. Dia pilih hadis-hadis yang berkenaan pahala yang besar dalam hadis yang amalan dia akan mendapatkan syurga kalau buat amalan tersebut. Melalui kitab dia Al-Amalu allati thawabuha al-jannah min Riyadhus Salihin, amalan-amalan yang pahala dia akan dapat syurga melalui kitab Riyadhus Salihin. Hadis gapo yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam Riyadhus Salihin, kalau buat akan dapat syurga. Hadis gapo yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Jadi dia bawa banyak perkara, dan beliau sebut antara dalam buku tersebut lebih kurang 52 hadis yang telah beliau bawakan, sama ada dari sudut bab akidah, dari sudut bab solat, dari sudut bab semaya dan seumpamanya. Ada juga sebagai ulama melakukan khidmat dari sudut mereka buat syarah hadis terakhir dalam Riyadhus Salihin. Hal ini banyak dibuat oleh para ulama, ditulis oleh para ulama ketika mereka buat majlis bacaan kitab Riyadhus Salihin. Bila mereka buat majlis bacaan kitab Riyadhus Salihin, bila hadis terakhir itu, mereka akan ambil hadis terakhir, mereka akan syarah dengan panjang lebar. Atau mereka buat satu kitab khusus. Ini banyak dibuat oleh ulama, antaranya Al-Imam As-Sakhawi. Kalau untuk kitab-kitab lain seperti kitab Abu Daud, Al-Imam As-Sakhawi dia buat sebagai penutup
kepada majlis-majlis bacaan kitab Sunan Abu Daud sebagai contoh, maka dia buat kitab khusus Bazlul Majhud fi Khatmi Sunan Abu Daud. Gapo faedah-faedah yang boleh diambil daripada Sunan Abu Daud, perbahasan-perbahasan dia dan sebagainya. Begitu juga untuk Riyadhus Salihin, ada ulama buat syarah secara ringkas tentang hadis terakhir yang berada dalam Riyadhus Salihin, sebagaimana dibuat oleh Syekh Qasim bin Saleh Al-Qasimi Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala meninggal pada tahun 1284 Hijrah. Beliau buat dan satu jilid kitab beliau berjudul Ta'liqun Latifun ala akhir hadis fi Riyadhus Salihin. Dia buat ta'liq ringkas untuk hadis terakhir yang berada dalam kitab Riyadhus Salihin. Antara khidmat yang juga ulama lakukan terhadap kitab hadis Riyadhus Salihin ini, dari sudut bahasa, ulama memfokuskan dari sudut bahasa. Mereka buat i'rab bagi kitab Riyadhus Salihin, i'rab hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Salihin, sebagaimana dibuat oleh Dr. Fakhruddin Qabawah. Kitab ni baru lagi, dicetak pada tahun 2018 kata saya, satu jilid kitab ni. Bila membahaskan dari sudut i'rab hadis-hadis yang terdapat dalam Riyadhus Salihin, dari sudut nahwu, dari sudut sarah dan seumpamanya. Itu antara khidmat-khidmat yang telah dibuat oleh para ulama, dan masing-masing ni mereka fikir gapo ni sumbangan yang mereka boleh buat, bukan setakat terhadap kitab Riyadhus Salihin je, terhadap berbagai-bagai kitab hadis. Kalau ada mereka tak mampu nak syarah, maka mereka ringkaskan hadis. Hak tak mampu nak buat ringkas, mereka pilih hadis-hadis yang tertentu. Hak mampu bahasa sudut bahasa, maka mereka buat i'rab, mereka bahasa sudut bahasa. Semua cuba untuk memainkan peranan dalam memberikan khidmat terhadap kitab-kitab hadis, terutamanya kitab-kitab hadis yang masyhur seperti kitab hadis karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ni. Itu antara perkara, dua perkara yang kita boleh sebutkan pada hari ini yang kita kena tahu, dan elok kalau kita tahu berkenaan kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita tahu bahawa pertama kitab Al-Imam An-Nawawi ini termasuk dalam kategori kitab At-Targhib wa Tarhib. Jadi tidak akan jumpa lah, kita tidak akan jumpa boleh jadi perbahasan berkenaan hukum hakam dalam ni, sebab dia tidak memfokuskan kepada hukum hakam. Kita hanya akan jumpa penekanan terhadap akhlak, penekanan terhadap motivasi kepada kita untuk melakukan suatu kebaikan, sama ada kebaikan itu berupa akhlak, kebaikan tersebut berupa zikir, kebaikan tersebut berupa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, atau juga memotivasikan kepada kita untuk meninggalkan suatu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu fokus kepada kitab yang dihasilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, satu kitab yang penuh berkat yang telah diterima oleh para ulama semenjak zaman berzaman hinggalah kepada zaman kita hari ini. Dan boleh katakan tidak ada satu pun seorang pelajar Islam yang mendalami ilmu Islam melainkan mereka akan tahu kewujudan kitab Riyadhus Salihin. Walaupun kadang-kadang mereka tak baca kitab Riyadhus Salihin, tapi paling kurang bila kita sebut seorang pelajar Islam, seorang pelajar mendalami ilmu Islam, mereka kita tahu bahawa adanya satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang bernama Riyadhus Salihin. Dan kitab ni telah diterjemuh, boleh katakan dalam beratus bahasa. Dalam bahasa Malaysia sendiri pun ada berbagai-bagai terjemahan, dalam bahasa Indonesia ada berbagai-bagai terjemahan. Ini salah satu bukti keberkatan kitab yang telah dihasilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang beliau hasilkan dengan penuh keikhlasan, yang beliau hasilkan dengan penuh matlamat supaya manfaat kitab tersebut diperolehi oleh umat Islam sejak zaman dia hinggalah kepada zaman kita pada hari ini. InsyaAllah setakat itu dulu untuk hari ini, secara ringkas mukaddimah kita untuk pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada masa yang lain, dan kita akan masuk kepada kitab Riyadhus Salihin pada masa yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.